Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi, InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir, yang mana kita sampai ke akhir bincang kita dalam Surah Al-Ma'idah. Kita dah ambil sampai ayat yang ke kita ambil last sekali sampai perbincangan ayat kita 100 sampai 102. Cuma kita berhenti tengah-tengah sebab itu perbincangan dia ada sambungan lagi panjang. Kita berhenti tengah-tengah ayat 102 tu. Okay. Kita berhenti sampai ayat 101. 101. Allah Ta'ala mula nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina nazal Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. So kita berhenti lah sikit sampai situ, sampai in tubdalakum tasu'kum. Yang mana kita kata mula-mula ayat 100 tu berkenaan dengan Allah Ta'ala suruh Nabi isytiharkan yang sama, yang buruk tu dengan yang baik. Sekalipun yang buruk tu, yang tak elok tu banyak, sedikit yang halal bermanfaat lebih baik daripada yang banyak yang haram yang mudaratkan. Okay. Allah Ta'ala isytiharkan berkenaan dengan takwalah kalian kepada Allah Ta'ala wahai orang punya akal, moga kalian akan berjaya ke dunia akhirat. Okay, jadi ayat yang seterusnya, yang 101 tu kita ambil separuh yang permulaan kita ambil, wahai orang beriman, dan kamu tanya mengenai perkara-perkara jika didedahkan kepada kamu, dia akan memburukkan keadaan kamu. Yang kita kata tajuk dia adalah Rasulullah SAW pernah sekali kata kepada para sahabat, tanyakanlah aku akan maklum pada kamu, kan? Tentu mereka pun tanya Rasulullah SAW, ada yang tanya siapa bapa aku, maka Nabi sebut nama bapa dia, bukan nama bapa yang dia sangka ke apa yang dia nisbah diri dia kepadanya. Jadi ketika tu bila Allah bin Hudzafah dia tanya siapa bapa dia, dia kata Hudzafah bapa dia. Kemudian Umar bin Khattab nampak keadaan jadi macam dah tak stabil. Umar kata radina billah rabba bi islam dinah Nabi Muhammad Rasulullah. Okay. Dia kata aku minta perlindungan Allah Ta'ala daripada keburukan fitnah. Dan mak kepada Abdullah bin Hudzafah tu, dia kata aku tak lihat seorang anak yang lebih derhaka banding kau sama sekali. Adakah engkau rasa aman untuk jadi mak engkau telah lakukan apa dilakukan oleh zaman jahiliah, lalu kau dedahkan dia di hadapan orang ramai. Ya. Dia kata demi Allah, kalau Ta'ala susukan aku dengan hamba yang hitam pun aku akan ikut dinisbahkan kepada orang hamba hitam tersebut. Okay. Jadi kita bincang tu, dia kata zahir ayat ni yang kita bincangkan ni, dia kata zahir ayat larangan daripada bertanya mengenai benda-benda yang jika diketahui dengannya seorang itu dia akan rasa tak elok, tak sedap. Maka yang bagus ni, yang eloknya adalah dia tinggalkan daripada soalan tu dan dia biarkan, jangan dia bertanya mengenai soalan sedemikian. Okay. Sebab tu Nabi SAW katakan dalam hadis yang Musnad Ahmad tu, Nabi kata janganlah sampai kepada aku, janganlah menyampaikan kepada aku seorang satu benda pun, kerana aku suka untuk keluar pada kalian
dalam keadaan dada aku sejahtera. Ini daripada buruk sangka ataupun menyangka-nyangka pada sesiapa-siapa yang sampaikan apa-apa. Nabi kata. Okey, baik. Hari ni kita sambung masa ayat 101 tu. Wa qawluhu, kata Ibn Kathir, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum. Dan jika kalian menanyakan mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, akan diterangkan atau dinyatakan kepada kamu. Ai wa in tas'alu an hadhil asya'a, dan itu jika kalian bertanya mengenai benda-benda ini, ai ladzi nuhitum an su'ali anha, yang kalian dilarang daripada bertanya mengenainya, hina zal wahyu, ketika diturunkan wahyu, ala rasulillah, kata Rasulullah sallam, tubayyanu lakum, akan jelas kepada kamu. Wa dzalika yasirun, itu adalah mudah. Itu adalah mudah. Thumma qala, Allah Ta'ala firman lepas tu, afullahu anha, Allah Ta'ala maafkan mengenainya, amma kana minkum qabla dzalika, apa yang jadi daripada kamu sebelum dari itu. Mana sebelum yang kalau kamu dah soal macam tu, sebelum Allah Ta'ala maafkan dah, tapi jangan buat lagi. Ya Allahu ghafurun halim, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha lembut itu terhadap hamba-hambanya, berlembut terhadap hamba-hambanya. Waqila, dan dikatakan juga, kata Ibn Katsir, al-muradu biqaulihi, yang dikendaki dengan firman Allah Ta'ala, wa in tas'alu anha hina yunazzal Qur'anu tubdalakum, dan jika kalian bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, akan diterangkan kepada kamu. Ai la tas'alu an asya'a tasta'nifuna su'ala anha, yang kalian tanya mengenai perkara-perkara yang kalian mula-mula menanyakan mengenainya. Mana persoalan yang kalian timbulkan mula-mula sekali daripada diri kalian sendiri. Fala'allahu qad yanzilu bisababi su'alikum tashdidun aw tadyiqun. Kerana barangkali, dia kata ini pendapat kedua, bukan pada yang pertama, ini pendapat kedua tentang ayat ni. Yang tak nyatakan barangkali qad yanzilu bisababi su'alikum, barangkali akan turun dengan sebab soalan kamu, tashdidun aw tadyiq, pengetatan, pemberatan atau pengetatan. Mana benda tu asalnya longgar jadi ketat, benda tu asalnya ringan jadi berat. Waqad warada fil hadisi, itu telah datang hadis Nabi SAW. Nabi kata a'zamul muslimina jurman, muslim, orang Islam yang paling besar kesalahan, man sa'ala an syai'in lam yuharram, orang yang tanya tentang satu benda yang tak diharamkan, faharuma min ajli mas'alatih, maka ia jadi haram dengan sebab persoalan dia. Jadi sebab haram dengan sebab persoalan dia. Benda tak ada hukum asal, tapi bila datang dia tanya sampai akhirnya benda tu menjadi haram. Kerana banyak bertanya, banyak memperdalamkan persoalan, yang akhirnya menyusahkan diri sendiri sebenarnya. Jadi benda-benda kadang-kadang kita tak perasan. Kita buat benda berkenaan, kita kononnya kata nak keadilan, nakkan kesaksamaan, nakkan sekian, akhirnya dah sekali mengharamkan semua yang halal. Walakin, akan tapi, idza nazal al-Qur'anu biha mujmalatan, akan tapi apabila turun Al-Quran mengenainya atau tentangnya secara menyeluruh, fasa'altum an bayaniha, lalu kalian tanyakan mengenai penjelasannya, buyinat lakum hina idzin lihtiyajikum ilaiha, lalu kalian bertanya mengenai penjelasannya, dijelaskan ia untuk kalian ketika itu kerana keperluan kalian kepadanya. Kalau tak perlu, tak sepatutnya tanyalah. Bila keperluan ada dan tanya. Afallahu anha, Allah maafkan mengenainya, ai malam yadhkuruhu fi kitabihi fahuwa mimma afa anhu. Apa yang tak disebut dia dalam kitabnya, maka ia antara apa yang Allah maafkan mengenainya. Faskutu antum anha, maka diamlah juga kalian daripadanya. Kama sakata anha, macam mana Quran, macam mana Allah Ta'ala diamkan terhadapnya. Wa fi sahih, hadis yang sahih, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah SAW baginda bersabda, zaruni ma turiktum, biarkanlah aku pada apa yang kalian dibiarkan. Tinggalkanlah aku pada apa kalian dibiarkan. Mana apa benda yang tak disebut pada kamu hukum, maka tinggalkan, jangan sebut. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum,
kerana sesungguhnya hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kamu kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, banyaknya soalan mereka dan percanggahan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Dan fil hadis sahih, dan hadis yang sahih aidan juga, inna Allah farada fara'idha, Allah Ta'ala telah fardukan kefarduan-kefarduan, fala tudayyi'uha, maka kamu jangan sia-siakan ia. Wa hadda hududa fala ta'taduha, dan dia menetapkan akan batasan-batasan, maka jangan kamu melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, yang diharamkan benda-benda tertentu, maka jangan kalian mencabulinya, jangan cabul atau langgar perkara yang haram. Wa sakata an asya'a rahmatan bikum ghairu nisyanin, dan dia diamkan mengenai benda-benda tertentu sebagai rahmat untuk kalian, rahmat terhadap kalian tanpa kelupaan. Fala tas'alu anha, jangan kamu tanya mengenainya. Kamu tanya mengenainya. Okey. Thumma qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Sebenarnya telah memintanya, yang dilarang tadi, sekumpulan kaum sebelum dari kalian, kemudian mereka menjadi dengannya orang-orang yang kafir. Ai qad sa'ala hadhil masaila al-malhiya anha, telah meminta, telah bertanya persoalan-persoalan yang dilarang ini, dilarang daripadanya ini, satu kaum sebelum daripada kalian. Fa ujibu anha, lalu mereka dijawab mengenainya. Thumma lam yu'minu biha, mereka tak beriman dengannya. Fa asbahu biha kafirin, lalu mereka jadi dengannya kafir. Ai bisababiha, dengan sebabnya, dengan sebab persoalan yang mereka sibuk nak tahu tadi. Ambuinas lahum falam yantafi'u biha, bahawa dijelaskan kepada mereka namun mereka tidak mendapat manfaat dengannya. Li'annahum lam yas'alu an wajhil istirsyad ala wajhil istirsyad, kerana mereka tidak bertanya di atas bentuk meminta panduan. Wa inna ma sa'alu ala wajhi ta'annut wal 'inad, mereka hanya tanya di atas bentuk untuk berdegil dan juga menentang. Rawal Bukhari, rawal Tabari, menurut Tabari an Khusaif an Mujahid an Ibnu Abbasin. Okey. Telah bertanya, telah Tabari daripada Khusaif, daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas, la tas'alu an asya'a, yang kamu tanya mengenai benda-benda, qala hiyal bahiratu wal wasiyatu wasaibatu wal ham. Ini yang persoalan dalam ayat yang berikutnya, kan, 103, itu berkenaan dengan bahirah. Bahirah ni dia wasilah, saibah, ham, ni adalah gelar-gelaran bagi keadaan tertentu, kambing atau unta yang beranak. Diorang buat sendiri peraturan, 5 kali perut betina, tak ada jantan langsung ke, jantan saja ke, anak dia tak ada betina ke. So diorang berikan gelar-gelaran tertentu, dan ada yang diorang jadikan susu dia tak boleh diperah, ada tak boleh tunggang, ada yang boleh makan oleh lelaki saja. Tu peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri tanpa perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata wala kadha. Qala dia kata wa amma Ikrimah, dia kata adapun tidak kau lihat, ala tara annahu, bahawa sungguhnya ayat berikut nanti, ma ja'allahu min bahiratin, tidak jadi Allah jadikan sebarang bahirah, wala wasilah wala saibah wala hamdu, wala kadha. Itu pendapat pertama lah. Qala wa amma Ikrimatu faqala, adapun Ikrimah pula kata, innahum kanu yas'alunahu anil ayat, mereka dahulu minta pada nabi tentang bukti-bukti. Fanuhu an dzalika, mereka larang daripada itu. Thumma qala, kemudian difirmankan, qad sa'alaha qaumun min qablikum, telah memintanya satu kaum sebelum dari kalian. Thumma asbahu biha kafirin, dan mereka jadi dengan tanda-tanda tersebut mereka kufur, tidak beriman. Yakni Ikrimah rahimahullah, yang dimaksudkan oleh Ikrimah rahimahullah, anal murada bihadzal nahyu, yang dikenaki dengan larangan ini adalah an su'ali wuqu'il ayat, permintaan
untuk terjadinya bukti-bukti atau tanda-tanda Nabi. Kama sa'alat Quraisyun ayyujriya lahum anhara. Macam meminta orang-orang Quraisy dahulu untuk dialirkan untuk mereka sungai-sungai. Wa ayyuj'ala lahumus safa zahaba, untuk jadikan untuk mereka bukit Safa sebagai emas. Wa ghairu selain itu. Kama sa'alatil yahudu, macam meminta orang Yahudi ayyunazzala alaihim kitaban minas sama', untuk turun kepada mereka satu kitab daripada langit. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah firman surah Isra 59, wa ma mana'ana an nursila bil ayati, dan tidaklah menghalang kami untuk mengutuskan bukti-bukti illa an kadzdzaba bihal awwalun, mereka bahawa telah mendustakan terhadapnya orang terdahulu. Wa atayna samud dan qatam mubsirata, dan kami berikan kaum Samud unta terang-terangan di depan mata mereka. Fadhamu biha, maka mereka telah menganiaya terhadapnya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan kami tidaklah mengutuskan tanda-tanda kecuali untuk menggerunkan. Wa qala ta'ala firman dalam ayat lain, dalam ayat surah Al-An'am, atau yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahada aimanihim, dan mereka bersumpah dengan sesungguh-sungguh sumpah mereka. La in ja'atuhum ayatun, jika datang kepada mereka sebarang bukti, la yu'minunna biha, mereka pasti beriman dengannya. Qul innamal ayatu 'indallah, katakan Muhammad, cuma bukti-bukti di sisi Allah Taala. Wa ma yusy'irukum annaha idza ja'at la yu'minun, dan apa yang akan beri kamu tahu bahawa mereka datang tanda nanti mereka tak beriman. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami terbalikkan hati-hati mereka dan penglihatan-penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marratin, sebagaimana mereka tak beriman dengannya pada kali yang pertama. Wa nadharuhum fi tughyanihim, dan biarkan mereka dalam kesesatan mereka, ya'mahum, mereka teraba-raba. Walau anna nazzalna ilaihimul malaikata, dan kalaulah kami turun pada mereka para malaikat. Wa kallamahumul mauta, dan berkata-kata kepada mereka orang-orang telah mati. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in, dan kami bangkitkan ke atas mereka semua benda. Qubula, depan-depan. Maka nu liyu'minu illa an yasha Allah, tidak mereka akan beriman kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarahum yajhalun, tapi banyak mereka orang-orang yang jahil yang tidak akan mengikuti kebenaran. Okey, jadi ayat 609 111 itu yang maksud Ikrimah. Yang lain tanya, kaitkan dengan tajuk bawah ni. Soalan-soalan ni tanya tu. Okey. Firman Allah Taala berikutnya 103 104, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ma ja'alallahu, tidak menjadikan Allah Ta'ala min bahiratin, sebarang bahirah. Bahirah ni yang apa? Yang dijadikan, yang dihalang pemerahan susu dia kecuali untuk berhala. Kemudian wala saibah, mereka itu macam mengkhaskan binatang-binatang tertentu untuk tuhan-tuhan mereka, maka tak dibawa barangan di atasnya sesuatu benda pun. Okey. Kemudian wala wasilah. Wasilah ni unta yang dara. Okay. Kemudian dia mula lahirkan anak. Pada awal anak dia anak unta dia. Kemudian dilahir, yang pertama jantan, kemudian dilahirkan betina. Jadi dia dia bercantum.
anak betina dia, tak ada yang jantan, lalu mereka pun letakkan dia untuk khaskan untuk untuk berhala. Kemudian ham pula, ham unta yang di bawah bil ma'dud dengan beberapa ekor yang lain, fa idza qada dirabuha wa da'uhu li taghawit. Okay. Unta apa? Unta jantan yang digunakan untuk pawah, untuk mengawan dengan betina. Bila sampai jumlah tertentu, dia pun lepaskan unta tadi sampai umur tertentu dia untuk kepada bahala. Melepaskan dia juga mereka lepaskan juga dia daripada membawa memikul sebarang beban dan namakan ham. Okay, so jadi ini dia kata, jadi dekat dalam ayat tu, ayat 103 tu, tidak akan jadikan sebarang bahirah wala saibah wala wasilah wala ham. Itu semua tu adalah sebenarnya nama-nama. Even terjemahan translation pun dia kekalkan bahirah, saibah, wasilah dan ham. Ini adalah gelar-gelaran bagi keadaan binatang ternakan orang-orang Arab dahulu bila ia melahirkan ataupun dia ditentukan dengan kaedah mereka sendiri. Mereka tidak lagi boleh pakai unta tersebut kononnya. Maka unta tu milik Tuhan. Dia suka hati diorang. Okey. Walakinnal ladzina kafaru, tapi orang kafir, yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Mereka mendustakan, mengada-adakan ke atas Allah Taala pembohongan. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka tidak berakal. Okey. Wa idza, dan apabila qila lahum, dikata kepada mereka, ta'alau, marilah ila ma anzalallah, kepada apa yang diturunkan oleh Allah, wa ila rasul, kepada rasul, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Qalu, mereka berkata, hasbuna, memadai untuk kami, ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapati padanya bapa-bapa kami. Awalau kana aba'uhum, adakah jika mereka nak macam tu juga sekalipun bapa-bapa mereka la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, wala yahtadun, dan tak mendapat petunjuk. Okey. Kata Ibn Kathir, rawal Bukhari, Ibn Bukhari riwayatkan an Sa'id bin Musayyab, qala, beliau berkata, bahirah tu adalah binatang yang bahirah ni adalah allati yumna'u darruha litawaghit, yang disekat perahan susu dia untuk berhala. Fala yahlubuha ahadun minnas, maka tak diperah susunya oleh siapa pun di kalangan manusia. Okay, wasaibah, saibah, ya. Diperhambakan lah. Saibah, saibah ni daripada sabah yasibu, dia ada kaitan dengan tajuk perhambaan, yang diperhambakan maksud dia kalimah tu. Okey. Mereka dahulu yusayibunaha li alihati, mereka perhambakan ia untuk tuhan-tuhan mereka. La yuhmalu 'alaiha syai'un, tak dipikulkan ke atasnya sesuatu benda pun. Itu saibah. Kemudian qala Abu Hurairah, dia berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai. Aku melihat Amr bin Amir al-Khuzai. Ini adalah orang lelaki yang pertama pada zaman jahiliah dahulu membawa balik berhala ke dalam masyarakat. Yajurru qusbahu finnar. Aku lihat dia mengheret tongkatnya dalam neraka.
Kana awwalu man sayyaba sawaiba. Okay? Dan mereka dia dahulu adalah orang yang pertama yang sayyaba as-sawaiba. Yang meletakkan gelaran nazarkan untuk berhala. Dinazarkan untuk berhala. So sayyaba yang jadikan nazarkan binatang-binatang untuk berhala ni mula-mula sekali dia. Okay? Iaitu Amru bin Amir al-Khuzai. Okay. Wal wasilatu wasilah pula an-naqatul bikr, unta yang dara, tubakkaru fi awwalin tajil ibil. Dia akan mula-mula sekali pada awal beranak dia, mengandung dia, unta, tajil ibil, unta jantan. Thumma tusanna ba'du bi unsa. Kemudian nombor 2 lepas tu sesudah daripada yang jantan tu dengan betina. Wa kanu dia kata, dan mereka dahulu letakkan atau panggil nazarkan ia untuk berhala-berhala. In wasalat ihdahuma bi ukhra laysat bainahuma zakar. Jika bercantum salah satu di antara dia punya anak dia tu dengan yang lain, yang tiada di antaranya jantan, betina, maka dia start letakkan untuk berhala. Dan bila mereka letak untuk berhala, dia letakkan banyak hukum-hukum lain lah. Tak boleh naik lah, tak boleh apa sebagainya. Okay. Walham pula fahlul ibil, unta jantan, unta pawah, yadribud dirabad ma'dud, yang dia telah mempawah bilangan yang tertentu. Fa idza qada dirabahu, bila dia selesai untuk mengawan beberapa kali yang dia kendaki, da'uhu lit-tawarid, mereka lepaskan dia untuk berhala-berhala. Wa'afuhu 'anil hamli, dan mereka lepaskan ia daripada memikul bebanan. Falam yuhmal 'alaihi syai', okay? Maka takkan dipikul atasnya satu benda pun. Wasammauhu al-hami, dinamakan unta jantan macam ni sebagai hami. Kadza rawahu Muslimun wan Nasa'i, macam tu diriwayatkan hadis ni oleh Muslim dan Imam Nasa'i. Thumma rawal Bukhari an Aisyah, kemudian Bukhari riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ra'aitu jahannama yahtima ba'dahu ba'da. Wa ra'aitu Amr bin Luhai, Amr bin Amir, yajurru qusbahu. Aku lihat neraka ni menghempas di antara satu sama lain api dia menghempas antara satu sama lain. Dan aku lihat, dia kata, aku terlihat Amr bin Amir al-Khuzai, yajurru qusbahu, dia mengheret tongkatnya. Wa huwa awwalu man sayyaba sawaiba, dialah yang pertama-tama sekali yang membuatkan saibah ni, meletakkan nazar binatang tadi kepada Tuhan. Tafarrada bihil Bukhari, bersendirian kan hadisnya oleh Bukhari. Wara bin Jarir at-Tabari an Abi Hurairah, diriwayatkan Ibnu Jarir at-Tabari daripada Abu Hurairah anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, li Aksama ibni Jaun. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Aksam bin Jaun. Dia berkata, ya Aksam, wahai Aksam, ra'aitu Amr bin Luhai bin Qam'ata bin Khindaf yajuru qusbahu finnar. Aku lihat Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khindaf mengheret tongkatnya dalam neraka. Fama ra'aitu rajulan ashbaha bi rajulin minka bihi wala bihi minka. Aku tak lihat seorang lelaki yang serupa dengan lelaki yang lain berbanding dia dengan engkau dengan dia, dan dia dengan kau. Qala Aksam, berkata Aksam, takhsha an yadurrani shabahuhu yadurruni shibhuhu
ya Rasulullah, adakah kau bimbang akan memudaratkan aku keserupaan dengan dia, wahai Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, la. Bersabda Rasulullah SAW, tidak. Dia kata, innaka mu'minun wa huwa kafirun. Engkau seorang beriman, dia seorang kafir. Innahu awwalu man ghayyara dina Ismail. Dialah yang pertama, orang pertama yang menukar ganti agama Ismail. Bahar al-Bahirata, dia yang meletakkan hukum Bahirah, sayyabas saibah, memperhambakan saibah, wahama hami, wahama al-hami, yang ketiga, jantan tu. So dia yang mula-mula sekali letak hukum-hukum benda-benda berkenaan. Thumma rawahu bi isnadin akhar nahwahu. Kemudian diriwayatkan dengan sanad yang lain seumpamanya. Dia kata laisa hadzani tariqani fil kutub. Ini bukan dua jalan yang ada dalam periwayatan daripada kitab-kitab. Dua jalan tadi tak ada dalam kitab-kitab hadis yang lain lah, dalam Imam Tabari punya riwayat sendiri. Okey. Rawa Imam Ahmadu bin Abdullah bin Mas'ud. Kan Imam Ahmad daripada Allah bin Mas'ud, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW qala, baginda bersabda, inna awwala man sayyaba sawaiba wa abdal asnama. Sebenarnya yang pertama sekali membuat saibah, menyembah berhala, adalah Abu Khuza'ah Amr bin Amir. Wa inni ra'aituhu yajurru am'a'ahu finnar. Aku lihat dia mengheret akan isi perut dia dalam neraka. Kusbahu tu tongkat dia ke? Oh, okey. Bukan tongkat. Kusbahu tu ni, isi perut dia. Tali perut dia dalam neraka. Diheret tali perut dia dalam neraka. Okey. Tafarrad bihi Ahmadu min hadzal wajhi. Bersendirian kan mulakan hadis ni Ahmad daripada bentuk ini. Okey. Okey. Seterusnya dia kata fa amru hadha huwa ibn Luhai. Amru yang disebut oleh Nabi SAW tu adalah Ibnu Luhai, Ibnu Qam'ata, ahadu ru'asa'u Khuza'ata, salah seorang ketua Bani Khuza'ah. Alladhi wallau ulu al-baitu ba'dal Jurhum, yang mereka diberikan penguasaan Baitullah sesudah kabilah Jurhum, kabilah Khuza'ah. Wa kana awwalu man ghayyara dina Ibrahim al-Khalil. Dan dia ni, Amr bin Luhai ni, dialah yang pertama mengubah agama Ibrahim al-Khalil. Fa adkhala al-asnama ila al-Hijaz. Dia bawa masuk berhala ke negeri Hijaz. Dan dia kata wada'a ru'a'u minan nas. Dia mengajak, menyeru orang awam daripada manusia ila ibadatiha wa taqarrubi biha, kepada penyembahannya berhala dan juga mendekat diri kepada Tuhan dengannya. Wa sya'a lahum hadhihi syara'il jahiliyata. Dia syariatkan untuk mereka syariat jahiliyah ini fil an'ami wa ghairiha, pada binatang ternakan dan selainnya. Ibadat haji dia buat macam-macam benda. Semua berhala. Kama dzakarahullahu ta'ala fi surah Al-An'am, macam Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-An'am. Inda qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 136, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Dan mereka jadikan untuk Allah daripada apa yang mereka buat, daripada mereka tanam, daripada ada ternakan, mereka banyakkan daripada tanaman dan ternakan satu habuan. Tapi kepada berhala pun satu habuan. Ila akhir ayati fi dzalika, sehingga akhir ayat pada itu. Fa ammal bahiratu, adapun bahirah ni dia terangkan sekali lagi Fa qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, hiya naqatu, dia adalah unta betina, idza
idza nutijat khamsatu abtunin. Bila ia menghasilkan 5 kandungan. Nazaru ilal khamisi, mereka lihat kepada yang kelima. Fa in kana dzakaran dzabahuhu. Kalau yang lahir jantan, maka mereka sembelih akan anak jantan tersebut. Fa akalahu ar-rijalu dun nisa. Lalu akan makan anak unta jantan tu kecuali lelaki, tidak wanita. Wa in kana unsa, kalau anak yang kelima tu betina, jada'u adzanaha. Mereka akan potong telinga unta tersebut, unta tu. Okay, faqalu hadhihi bahiratun. Maka dia kata unta ni adalah bahirah. Ini cara mereka kononnya kaitkan untuk persembahkan kepada Tuhan. Dalam hadis tadi yang kita baca, dia sebut macam tak ada detail. Ini ada detail dia. Lahir 5 perut, mereka lihat yang kelima. Jika jantan, mereka sembelih anak jantan tu, mereka makan. Yang lelaki makan, perempuan tak makan. Kalau betina, mereka potong telinga anak betina tu dan mereka kata ini bahirah. Ya. Wa dzakar Suddi wa ghairuhu qariban min hadha. Suddi sebut ceritakan macam ni dan juga atau hampir daripada ini. Amma sa'ibatu adapun sa'ibah pula, faqala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr, hiya minal ghanami, jadi daripada jenis kambing. Nahwu ma fussira fil bahirati, dia lebih kurang sama macam bahirah. 5 perut mengandung. Illa annaha ma waladat baina waladin wa baina sittati aulad kanat alaihi hay'atuha. Melainkan bahawa ia adalah apa yang dilahirkan di antara anak min waladin wa baina di antara satu anak dengan anak yang ke-6. Kana salah hayatiha. Macam keadaan tadilah yang ke-6. Jadi 5 ni 6. Wa idza walad as-sabi'u dzakaran aw dzakarain, kalau dilahirkan kambing tu, kambing lahirkan anak perut yang ke-7. Tadi 5 kan? Ni 7. Lahirkan seekor jantan atau 2 ekor jantan, mereka sembelih dia, mereka makan, lelaki makan, perempuan tak makan. Fa akalahu rijaluhum duna nisaihim. Okey. Wa qala Muhammad Isa kata as-saibatu yanaqatu idza waladat ashru inasin minal waladi laisa bainahunna zakarun. Dia adalah unta. Muhammad Isa ada penjelasan lain, dia kata as-saibah ni adalah unta betina yang melahirkan 10 anak betina. Daripada anak tiada di antaranya seekor jantan pun. Ibas falam turkab, maka dijadikan saibah, dijadikan tebusan ataupun diperhambakan kepada Tuhan, maka tidak ditunggang. Wala yujazza wabruha, dan takkan dipotong ataupun diambil bulu dia. Wayam yuhlab labanuha illa lidhaif, dan takkan memerah susu dia kecuali tetamu je. Orang tempatan tak boleh. Dan wasilah pula, ada pun wasilah, amal wasilah tu ada pun wasilah pula. Faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, hiya syatu, ia adalah kambing. Idza natajat sab'atu abtunin nadharus sabi'a, bila lahirkan 7 perut, mereka tengok perut perut yang ke-7. Fa idza kana dzakaran aw untha wa huwa mayitun, jika ia jantan atau betina dan dia mati, ishtaraka fihi rijalu duna nisa, akan berkongsi makan anak unta tu, anak kambing tu, lelaki perempuan tidak. Okay. Wa in kana untha istahyauha, kalau yang betina, mereka akan biarkan dia hidup. Wa in kana dzakaran wa untha fi batnin istahyauhuma, kalau jantan betina dan satu perut, mana kembarlah, mereka biarkan dia hidup. Wa qalu, dan mereka berkata wasalathu ukhtuhu faharramathu alaina, dia telah bergabung dengan dia, saudari dia punya yang betina, lalu diharamkan ia ke atas kita. Okey, rawahu Ibnu Abi Hatim. Wara Abdul Razzaq an Sa'id bin Musayyab, kemudian Abdul Razzaq bin Hammam daripada Sa'id bin Musayyab, qala, beliau berkata, fal wasilatu minal ibil, ada kata wasilah daripada ibil, daripada kambing. Okey, kanat an-naqatu tabtakiru bi untha, dahulunya yang betina tu
diawalkan lahir dia dengan yang betina. Thumma sanat bi unsa, kemudian lahir betina lagi. Fasamauhal wasilah, maka dia namakan wasilah, betina-betina. Wa yaquluna, mereka kata wasalat unsayain laisa bainahuma zakarun. Bercantum atau berhubung dua betina, tak ada di antara kedua-duanya seorang jantan. Fakanu yajda'unaha li tawaghitihim, lalu mereka potong telinganya untuk berhala-berhala mereka. Wa kadza rawa al-Imam Malik, mungkin juga Imam Malik juga, wa qala Muhammad Ishaq berkata, al-wasilatu min al-ghanam. Wasilah ni pula daripada kambing. Idza waladat ashru inasin fi khamsati abtunin, apabila ia lahirkan 10 betina dalam 5 perut. Mana dua semuanya 10 betina. Tahu amain fi kulli batnin, kembar-kembar pada setiap perut. Okey, sumiyas al-wasilah tu, dia ibu tu kena namakan sebagai wasilah, wa turikat, dan dibiarkan. Fama walad ba'da dhalika min dzakar unsa, apa yang dilahirkan sesudah itu daripada yang berjantan dan ataupun yang betina, ju'ila lidzukur duna inas, akan dibuat anak-anak tu untuk orang lelaki makan, tidak untuk perempuan. Wa in kana samaitatan ishtaraku fihima, kalau anak tu lahir lepas daripada 10 perut tu, lahir mati, maka mereka berkongsi makan, lelaki perempuan. Wa amal ham, adapun ham pula, faqala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, qala fal fahlu min al-ibil, dia adalah unta pawah, unta jantan di kalangan yang jantan di kalangan unta. Idza wulida li waladihi qalu hama hadza dhahrahu, bila lahir untuk dia, anak dia, maka dia kata telah dilindungi belakang badan dia, tak boleh tak panjat dah, tak naik. Fala yahmiluna alaihi syai'a, mereka tak bawakan atas belakang dia satu benda pun. Wala yajuzuna lahu wabra, mereka tak potong untuk dia bulu, biarkan macam tu, tebal dia. Wala yamna'unahu min hamma wara'a, wala yamna'unahu min hamma wara'a. Hama okey, taman-taman larangan kan. Kalau orang ada kawasan kebun ke, taman larangan ke, kawasan yang tertutup ke, mereka tak halang dia. Dia ada macam des yang besar. Min hama wa ra'yun, daripada kawasan taman larangan, tidak juga mereka halang dia daripada kawasan gembala. Gembala dia boleh masuk, kawasan larangan boleh masuk. Dia tak halang unta yang ni daripada tempat. Wa min haudin, dan tak larang daripada telaga. Yashrabu minha, yang dia minum daripadanya. Wa in kana al-haudu li ghairi sahibihi, sekalipun telaga tu bukan milik tuan dia, milik tuan yang lain pun dia akan bagi penghormatan macam tu. Wa qad qila ghairu dhalika fi tafsir hadhihi al-ayati, sungguh telah dikatakan selain itu pada tafsiran ayat ini. Wa qad warada fi dhalika hadithun, sungguh telah datang pada dalam itu satu hadis. Rawahu Ibn Abi Hatim an Abil Ahwasi, daripada Abul Ahwas Al-Dushami, an abihi, pada bapa dia Malik bin Nadlah. Qala, beliau berkata, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi khalqani min asyab, pada yang lusuh daripada pakaian yang dah lusuh. Faqala li, maka Nabi kata kepada aku, hal laka min malin, engkau ada harta tak? Saya Nabi tengok baju dia lusuh, Nabi tanya, engkau ada harta tak? Faqultu na'am, dia kata ada, ya. Qala min ayyi malin, daripada apa jenis harta engkau ada? Qala faqultu min kulli malin, daripada semua jenis harta. Minal ibli wal ghanami wal khayli wal raqiq, daripada unta, kambing, kuda, dan juga hamba. Qala fa idza ataka Allahu malan fakaththir alaika, dia kata, jika datang Allah Ta'ala berikan kau sebarang harta, maka banyakkanlah ia pada diri kau sendiri, pada badan kau, pada diri kau, maksud dia. Qala Nabi sabda, tuntaju ibiluka, mana unta kau beranak tak? Kan? Dia kata, wafiatul adhaniha, adakah unta kau lahir dalam cukup telinga? Qala qultu na'am, dia kata ya.
Qala wa hal tantiju iblu illa kadzalika. Dia kata dan bukankah unta engkau memang hasilkan anak rupa macam tu. Qala, Nabi kata lagi, fi'luka ta'khudul mus fataqta'u adhanu ta'ifatan minha wa taqulu hadhil bahirah. Perbuatan kau mengambil pisau lalu kau potong telinga-telinga sekumpulan daripadanya wa taqulu, dan kau kata hadhihi bahirah tashuku adhanu ta'ifatan minha wa taqulu hadhihi surmin. Kau kata ini pula satu bahagian, engkau kata sur, nama gelaran sama jugalah. Okey. Qultu na'am, dia kata ya. Qala, Nabi kata fala tafa'al, jangan buat macam tu dah. Inna kullama atakallahu laka hillun. Semua Allah hantar beri pada engkau adalah halal. Tak ada yang haram untuk kau makan. Thumma qala, Nabi pun bacakan, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasitin wala ham. Allah tak jadikan sebarang bahirah, tidak juga saibah, tidak wasilah, tidak juga ham. Amal bahirah tu, adapun bahirah ni fahiya allati yajda'una adhanaha. Adapun bahirah ni adalah binatang yang mereka potong telinga-telinganya. Fala tantafi'u imra'atuhu wala banatuhu. Ya. Maka tak akan menambah faedah dengan bahirah tu, isterinya tidak anak perempuan dia. Wala ahadun min ahli baiti, dan tak siapa daripada kalangan keluarga dia. Bisufiha, dengan bulu dia, wala aubariha. Suf kalau anda kata daripada kambing-kambing, bulu tu, wool tu, suf tak ambil. Wala aubar, tidak juga. Aubar ni bulu pada unta. Okey. Wala aubariha wala asy'ariha, tidak juga bulu-bulu dia. Wala albaniha, susu tak boleh. Dia macam ni, suf tu dia punya bulu macam kambing. Panggil suf. Kalau bulu pada unta, dia panggil wabr. Kalau asy'ar, bulu macam daripada lembu tu. Bulu rambut. Okay. Tidak juga mereka ambil faedah daripada susu-susunya. Fa'idha matat, bila mati binatang tu, ishtaraku fiha, mereka berkongsi padanya. Itu bahirah. Wa amas sa'ibah, pun sa'ibah pula, fahiya allati yusayibuna li alihatihim. Ia adalah apa yang mereka perhambakan untuk tuhan-tuhan mereka. Wa yadhhabuna ila alihatihim fayusayibunaha. Mereka bawa binatang tu kepada tuhan mereka, mereka perhambakan kepadanya. Wa amal wasilah tu, ada pun wasilah pula, fasyatu talidu sitata abtunin. Dia kambing yang lahirkan 7 perut. Fa idza waladat asabi'ah, bila dilahirkan ke-7, jada'at judi'at wa quti'a qarnuha, akan dipotong telinga dan dipotong tanduknya. Dekat pandunya. Wa quluna, lalu mereka kata qad wasalat, dia telah bercantum. Fala yadhbahunaha, mereka takkan sembelih ia. Wala tudrabu, dan dia takkan dikawinkan, mengawankan. Wala tumna'u mahma waradat 'alal haud, dan takkan wala tudrabu, dia takkan dipukul. Wala tumna'u mahma waradat 'alal haud, dia takkan dihalang walau macam mana dia datang ke arah telaga-telaga. Okay. Hakadha yadhkuru tafsir dzalika mudrajan fil hadis. Demikian disebutkan tafsiran itu dimasukkan dalam hadis. Kan hadis tu lafaz hadis tak ada sebut. Waqad ruwiya min wajhin akhar, diriwayatkan daripada bentuk yang lain. Hadis ni an Abil Ahwas Auf bin Malik. Dia daripada Abu Ahwas Auf bin Malik, min qaulihi, daripada kata-kata dia, wa huwa ashbah, dan dia serupa. Waqad rawa hadzal haditha, diriwayatkan hadis ini Imam Ahmadu. An Abil Ahwas Auf bin Malik bin Nadlah an abihi, Malik bin Nadlah, abihi, serupa macam tu. Laisa fihi tafsiru hadhihi, wallahu ta'ala, ada dalamnya penjelasan perkara ini. Tak ada penjelasan perkara itu. Baik. Wa qaulun fil ayat lepas tu, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Namun orang-orang yang kafir mengada-adakan pada Tuhan mereka, dan kebaikan mereka orang yang tidak berakal. Ai ma syara Allahu hadhihi al-asya'a, tidak Allah Taala syariatkan perkara-perkara ini. Wala hiya indahu qurbatan, dan tidak ia di sisi Allah Taala sebagai ibadat, mendekat diri kepada Allah Taala. Walakinnal musyrikuna, akan tapi orang musyrik, iftarau dzalika, tapi orang musyrik mereka mengada-adakan pembohongan itu. Wa ja'aluhu syar'an, mereka jadikan ia sebagai satu syariat lahum, bagi mereka. Wa qurbatan, sebagai ibadat, yataqarrabuna biha ilaihi, yang mereka mendekat diri dengannya kepada Tuhan.
walaysa dhalika bihasilil lahum, dan tidak itu mendatangkan hasil kepada mereka. Bal huwa wabalun alaihim, bahkan ia adalah bencana ke atas mereka. Wa idza qila lahum, bila dikata pada mereka, ta'alu ila ma anzalallah, marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah, wa ila rasul, kepada rasul, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, mereka kata madai untuk kami, mencukupi untuk kami apa kami dapati padanya bapa-bapa kami. Ai idza du'u ila dinillahi, bila mereka diajak kepada agama Allah, wa syar'ihi, dan syariatnya, wa ma aujabahu, apa Ta'ala wajibkan ia, wa tarki ma harramahu, dan tinggalkan apa diharamkan olehnya, qalu yakfina ma wajadna alaihi aba. Mereka kata memadai untuk kami apa kami dapati padanya bapa-bapa, wal ajdad, dan atuk-atuk, min taraik wal masarik, daripada jalan-jalan dan laluan-laluan. Tarikat-tarikat lah ni, macam tarikat orang Melayu gitu, ikut sama. Kata Nabi dia tak nak ikut, tapi Tok Guru dia ikut. Qala Allah Ta'ala, Ta'ala firmankan, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a, adakah kalau sekalipun bapa-bapa mereka tidak mengetahui apa-apa, ay la yafhamuna haqqan wa la ya'rifunahu, mereka tak memahami kebenaran dan mereka tak mengenalinya, wa la yahtaduna ilaihi, dan mereka tidak terhidayah kepadanya, fa kaifa yattabi'unahum wal halatu hadhihi, maka bagaimana mereka mengikuti akan aturan mereka sedang keadaan macam ni. La yattabi'uhum illa man huwa ajhalu minhum, tidak akan mengikuti mereka kecuali siapa lebih jahil berbanding mereka, wa adallu sabila, dan lebih sesat jalan. Okay, kita berhenti sini. Saya sakit saya ni, belakang mata sakit, tak tahan lah. Nanti kita sambung insyaAllah. Baik. Ada apa-apa soalan? Tak ada Tak ada, okay. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.